Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. So, semua dah ada, eh? Siapa yang tak masuk dalam grup lagi, sila masuk, eh. Sebab kalau you tak masuk grup, you tak boleh nak post something kat dalam grup ni. Okey, so, today kita akan start dengan our slide lah. Kita masuk topik first terus. And basically today kita ada 2 hours jam, so saya akan pakai full 2 hours ni. So kalau dia rasa dah letih, dah penat apa semua, tolong bagi tahu. And if possible, kalau boleh saya minta semua sediakan satu helai kertas berhampiran dengan awak, pen or pencils, or markers, apa-apa dah tulis, so berhampiran dengan awak, kita akan ada certain activities lah, perbincangan sikit. And if possible, tolong buka webcam. Kalau boleh, mestilah masyarakat tak boleh. Tapi saya minta juga tolong buka webcam so that I know your response. Kalau tak, saya tak tahu apa benda yang jadi. Okay. Ready? Kalau dah ready, saya boleh start dengan presentation. Wow. Keluar gambar slide. Mengganggu slide tak? Tak mengganggu slide. Kalau ganggu beritahu, kita change view dia. Saya pakai. Alright. So, hari ini kita akan masuk chapter 1, which is Introduction to IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Okay, so Industrial Revolution 4.0, what is basically adalah apa itu Industrial Revolution 4.0, IR 4.0 itu apa? Yang kedua adalah macam mana dia incorporate dalam dunia sekarang ni. Dunia sekarang ni macam sekarang dekat sini lah. Macam mana IR 4.0, kita dengar IR 4.0, saya rasa you all pun pernah dengar dalam TV ada sebut, dalam radio, dalam mana-mana media, and even dalam social media pun ada sebut pasal IR 4.0. Apa itu IR 4.0? Kenapa pentingnya IR 4.0 ni? Okay, so kita kenal dulu apa itu IR 4.0. So IR 4.0 basically adalah Industrial Revolution. IR stand for Industrial Revolution 4.0. So dia adalah building block untuk industri zaman kini. Yang sekarang ni lah industri. Lebih saya sebut pasal industri. Apa itu industri? Industri basically semua yang berkaitan dengan kehidupan sekarang. Industri tak semestinya hilang. Industri tak semestinya production ataupun apa yang you beli, apa yang you pakai. Dia termasuklah cara hidup seseorang tu dalam industri 4.0. Kalau 4.0, industri kita sebut mengenai production, penggunaan barang. Tapi kalau kita ke dalam sosiologi, maksudnya kehidupan, kita akan sebut sosiologi 4.0. Sosiologi 4.0 ni tak berapa famous lah. Banyak orang sebut pasal IR 4.0. So apa impact dia? Apa potensi industri? Apa efek dia kepada kemajuan industri sekarang? Kenapa pentingnya IR 4.0? Okay, pernah tengok tak benda ni? Binatang apa pun saya tak tahu nama dia. Tapi pernah tengok ke tidak pernah? Oh, tak pernah. Saya tak pernah. Okay, ada yang pernah tengok? Pernah. Kat mana korang tengok? Kalau pernah tengok tu kat mana? Dekat rumah nenek. Oh, rumah nenek ada? Serius tak? Rumah nenek awak kat mana ni? Dekat Perlis. Dah dijual. Oh alah. Rugi you jual. Sebab benda ni kan jadi rare item. So, benda ni untuk apa? Apa tujuan dia? Apakah Tepung. dia sebenarnya? Tepung kacang hijau. Buat tepung. Tepung kacang hijau. Okay, basically yes, betul. Untuk buat tepung. Macam mana dia buat tepung? Dia masukkan kacang, ini kacang lah, cereal. Kita panggil cereal lah. Ini cereal. Kita sebut kacang hijau lah. Apa-apa kacang pun, kacang soya ke, kacang apa pun dia masuk. Dia masuk dekat dalam lubang yang atas ni. Okay, dia masuk dalam lubang ni. Lepas masuk dalam lubang tu, kita akan pusingkan benda ni. Pemegang ni, dia akan pegang dengan tangan dan dia akan pusing. Rotate kan. Every time you pusing, kacang tu akan dikisarkan melalui geseran batu. Batu atas tu dengan batu bawah tu dia akan bergeser. So kacang tu akan terselit bawah tu dan dia akan grind.
Ini adalah alat dia panggil grinding stone, kalau tak silap saya lah nama dia. Okey, bahasa Melayu dia pengkisar batu kot. So dia grind sampai satu bawah ni dia akan keluar macam macam cecair lah. It's not liquid sangat. So macam apa lah, macam tepung campur air. Okey, lepas tu dah keluar benda tu, you akan keringkan, dia akan tapis dan sebagainya, you akan dapatlah sekali dapat tepung. Ini adalah pengisar zaman dahulu kala, zaman dulu lah. Maksudnya ini adalah waktu Industrial Revolution sebelum lagi. Which is cara orang lama buat kerja adalah dengan menggunakan apa yang dia ada kat depan dia ada batu, dia ukir batu tu untuk dapatkan certain purpose, dapatkan tujuan tertentu. Okay? Lepas tu dia berubah daripada sini, orang dah ada teknologi, dah ada kemampuan sikit, dia ubah pada benda ni. Which is ini adalah kincir air. Okay? Kincir air, bukan kincir angin, kincir air. Which is dia akan letak benda ni dekat kawasan laluan air. Selalunya sungai lah yang ada arus. Kalau letak dalam kolam tak jadi apa. Kolam air stagnan, air tak gerak. Dia kena ada arus pergerakan. Every time air ni lalu, okay, benda ni akan berpusing. Roda ni akan berpusing disebabkan arus tersebut. So apa yang connecting terhadap benda ni adalah biasanya dia ada roda dan satu benda panjang masuk ke dalam rumah tu dia pegang satu mesin. Dia ada benda lain. Dan benda tu akan berpusing lah. Pusing ketuk. Contoh kalau kita buat mechanical untuk dia pusingkan grinder tadi, dia akan pusingkan grinder tadi. So dia menggantikan tenaga manusia yang pusingkan tadi. Then move on kepada new technology, which is orang dah create machine. Dah ada machine. Kita dah ada engine. Which is first engine yang dibuild adalah engine steam engine. Steam engine menggunakan air. Okay, menggunakan air, panaskan air, haba yang keluar tu, steam yang keluar tu akan drive motor dia untuk gerakkan dia. So bila dah ada yang ni, just masukkan kacang tadi dekat atas ni dan dia akan keluar sebagai tepung ataupun cecair tadi. Then move on kepada new technology. Instead of kita buat ada mesin, why not kita buat mesin tu jadi besar? Okay? Kita besarkan dia dan penemuan terhadap electricity. Bila elektrik mula sampai. Okay, elektrik dah ada. Once dah ada elektrik, kita start buat dia sebagai mass production. Production yang besar-besaran. Daripada you buat satu-satu tadi, grinder tu, you buat berapa lama pusing tu pun dapat berapa banyak dia tepung. Kita pakai mesin dapat banyak sikit. Now kita buat mass production. Kita dapatlah bag berguni-guni yang lebih besar. Ini adalah perubahan industri daripada manual, daripada house, daripada rumah sendiri dan beralih kepada industri. Lepas tu sampailah zaman terkini, which is number 4 ni, kita ada Industrial Revolution 4.0. So kita go back balik Industrial Revolution 1.0 adalah bila kita memperkenalkan mechanical design ataupun mechanical item. Basically macam mesin lah, type of mesin. Satu design ataupun satu benda baru, which is macam batu tadilah, dia design yang dikeluarkan, which is mesin, tapi kita tambah engine, kita ada steam engine. Bila wujudnya steam engine tu, dia gunakan dalam production, dalam untuk buat tepung, dalam kereta, dalam kapal. Itu yang jadi Industrial 1.0 disebabkan oleh steam engine tersebut. Bila keluar electricity, dia jadi Industrial Revolution 2.0 kedua. Industrial Revolution 2.0 adalah disebabkan wujudnya electric energy, tenaga elektrik. Tenaga elektrik dia gantikan steam engine. Kenapa steam engine tu boleh jadi macam orang dah jarang pakai? Sebab steam engine nak generate steam tu kena guna air, kena guna haba yang tinggi. So dengan menggunakan elektrik, dia lagi mudah. Which is macam sekarang ni lah, kita nak guna elektrik, nak hidupkan lampu, just tekan switch, elektrik mengalir, terus dapat lampu. Steam engine dia ambil masa untuk build up steam dulu, lepas tu baru lampu tu nyala. Dan kita masuk ke Industrial Revolution 3.0, which is bila diperkenalkan oleh kewujudan komputer. Daripada elektrik tadi, kita tukar kepada electronics. Okay? Which is kita can make things smaller but efficient. Smaller and efficient, kita ada komputer. Komputer boleh control the machine. So tadi ada Revolution 2.0 is electric. Revolution 3.0 pula adalah disebabkan kewujudan IT, Information Technology. Okay? Ada IT, ada komputer, ada electronics, so kita boleh control. Now orang dah start build robot. Orang dah bina robot.
Okay, dan kita datang balik industrial revolution yang terkini yang sekarang ni adalah bila kewujudan basically adalah internet. Internet telah menghasilkan industrial revolution 4.0. So apa internet bagi dekat orang? Apa yang zaman sekarang ni, kenapa IR 4.0 ni sekarang ni? Apa yang internet boleh buat untuk awak dalam industri? What do you think? You rasa apa? Apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat apa? Internet ni boleh provide kepada semua orang yang industri. Yes, betul, mudah untuk berkomunikasi. So antara komunikasi tu apa yang dalam industri, kenapa komunikasi itu penting? Untuk apa? Apa yang dia boleh buat? Okay, correct. So one of the reason is yes, instant meeting, meet people, connecting people dan sebagainya lah. Tapi dalam industri, kelebihan dia adalah industri 3.0 dah ada robot. Okay, robot dah start buat kereta, dah start buat benda-benda besar, dah buat manufacturing dan sebagainya. Bila ada internet ni, sekarang ni, orang yang kena jaga robot tu, dia tak perlu duduk dan hilang. Dia tak perlu duduk dekat sebelah robot tu, kalau ada problem kena betulkan terus. Tak. Sekarang ni orang tu boleh duduk dekat rumah ataupun duduk dekat mana dia pergi meeting ke, dia ada luar daripada kawasan kilang, ada masalah, dia boleh attend, dia boleh settlekan masalah robot tersebut daripada tempat dia berada. Contoh dia duduk lepak tengah meeting dengan bos dia dekat bilik meeting, mesin dekat kilang bukan kat situ, kilang mungkin dekat negeri lain, ada masalah. So engineer yang sama duduk dekat bilik meeting depan bos itu boleh settlekan masalah tu tanpa perlu berada di kilang tersebut. Itu kegunaan internet. That's what we call it as internet ataupun industrial revolution 4.0, which is internet tu membantu connecting between device dengan person in charge. Sampai. Kalau macam ni saya kena maaf saya terpaksa mute awak sebab saya tak tahu nyanyi lagu tu. Okay, so Industrial 4.0 is because of the internet. Internet membantu pergerakan ataupun membantu kerja tu jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kalau tak, cara lama bila orang tu ada meeting, orang tu jadi in charge dekat mesin tu, when something happen to the machine, dia akan kena minta maaf dekat bos dia, dia kata, sorry saya kena balik ke kilang, ada masalah dekat kilang. So dia kena travel back, which is akan consume time, which is kita call sebagai downtime. Downtime maksudnya kilang tak nak produce something, tak ada production, tak ada produk yang terhasil. So bila tak ada produk, so apa dia kena patah balik ke belakang kena patah balik ke kilang untuk betulkan masalah tu, untuk settlekan masalah tu. So tempoh masa tu dah rugi lah, company dah berugi berjuta-juta lah kalau ikutkan, kalau company besar lah. So bila industri 4.0 kita boleh buat remote secara baran. So back to 1.0, 2.0, 3.0 ni. So 1.0 bila introductions of mechanical productions. Mechanical productions is machinery lah. Mesin secara manual, macam manual lah. Yang kedua adalah bila kita ada elektrik, kita ada assembly line. Which is electricity membantu pergerakan lebih cepat. Now kita ada komputer 3.0. Komputer membantu dari segi electronics, which is dah boleh automation, semi-automation lah. Dia bergerak secara sendiri. And 4.0 basically bila kita ada internet. So internet ni yang dia panggil IR 4.0, yang zaman sekarang kita banyak guna smart factory, smartwatch, smart gadget. So kenapa panggil smartwatch, jam? Siapa yang pakai jam smartwatch tu? Kenapa panggil smartwatch? Smartphone. Why kenapa kita panggil smartphone? Apa yang smart sangat tentang dia? Antara yang smart dia adalah because of the smart thing is satu device yang kecil boleh buat semua benda. Itu kita panggil smart. Kenapa dia smart? Sebab dia boleh buat benda. Jam dulu hanya untuk bagi tahu masa. Tapi smartwatch, Apple Watch, apa yang dia boleh buat ke awak? Awak boleh baca message kat situ, awak boleh reply message kat situ. Ada certain smartwatch yang high end, dia boleh bagi heart rate dekat awak. Berapa heart rate awak? Degupan jantung awak. Dia bukan degupan jantung sebenarnya, dia adalah pulse rate sebab dia ambil daripada awak punya wrist kan. Awak pakai jam dekat wrist awak,
Dia ambil daripada heart rate awak. Kalau awak pakai jam awak dekat dada, mungkin lah kot dia ambil heart rate awak. Tapi dia ambil pulse rate awak. So awak dapat data tu sebelum, maksudnya kalau dulu macam mana kita nak check, kena pergi jumpa doktor baru tahu. Kalau you ada ilmu, mungkin you kena kira. Letak tangan dekat bahagian carotid artery ataupun letak dekat bahagian pulses ni. Kalau letak dekat pulses ni, terus you kena kira and you dapat value dia. So bila ada smartwatch settlekan semua benda ni. So cara dia settlekan adalah melalui perkataan smart tadi. Industrial Revolution 4.0, which is kita ada internet untuk monitor, untuk dapatkan nilai dia. So among the things dalam over the internet ni, kita panggil over the internet, antara benda yang paling common kita dengar adalah IoT, Internet of Things. Okay, sebelum tahun 2006, you lahir tahun 2002, betul tak? Semua 2002 kan? Okay. You lahir tahun 2002. Waktu tahun 2002, you lahir, benda ni tak wujud lagi tau. Semua benda ni. iPhone tak ada, iPad tak ada, Kindle tak ada, 4G, apa itu 4G tak ada. 3G pun waktu tu tengah nak naik. Uber tak ada, Airbnb tak ada, Android tak ada, Oculus tak ada, Instagram tak ada, Snapchat tak ada, WhatsApp pun tak ada. Habis tu macam mana orang zaman dulu communicate? Dia pakai apa? Dia pakai SMS. SMS kan? Dekat handphone sekarang pun ada SMS. Tapi ada orang pakai lagi tak? Tak ramai yang pakai. Tak ada. Okay? Sebab satu dia pakai bil. Okay? Dia kena bayar. Yang kedua, tak ada orang pakai SMS sebab bila nak hantar gambar ataupun video ataupun music through SMS, dia cost lebih mahal daripada you pakai internet. So tak ada dah. Zaman dulu orang ada phone. Zaman phone, mobile phone dah since 1970 or 1980s dah ada dah handphone. Cuma handphone tu daripada besar bata, tahu bata yang buat rumah besar tu, dia kecil. Sekarang ni dah kembali balik ke besar. Skin makin lama makin besar. Kenapa sekarang makin besar? Orang dulu nak miniaturize, which is daripada zaman elektrik kepada elektronik, kita nak kecilkan benda. Tapi sekarang ni dia dah kembali besar balik. Tapi bukan besar macam batu, macam asal-asal handphone pertama tu, tak. Dia just besarkan screen tapi still nipis. Sebab zaman sekarang bila nak ke besar balik, sebab orang nak buat banyak benda dekat satu benda je, satu device. That's why you call smart tadi. Okay, so zaman dulu sebelum 2006 tak ada benda ni. Starting 2006 baru start naik sikit. Taklah dengan iPhone yang pertama, iPad yang pertama sampai sekarang ni, yang latest is 13 kan? 13. Coming soon mungkin 14. So untuk sampai 100 juta customer ataupun 100 juta pengguna, telefon mengambil masa selama 75 tahun baru semua orang guna. Baru 100 juta orang guna, 75 tahun sejak dia diperkenalkan handphone tu. Daripada telefon lah, bukan handphone, daripada telefon. Telefon tu daripada Alexander Graham Bell pakai. Yang inventor dia kan. Daripada situ sampai 75 tahun baru 100 juta orang pakai. Now senang. Semua orang boleh ada. Even you all pun saya rasa you dapat handphone starting from your primary school, sekolah rendah. Ke sekolah menengah baru dapat handphone. So maksudnya early age dah dapat. Kalau dulu nak guna handphone susah. Website 7 tahun je. Okay, bila ada internet dia more faster. So orang dah kenal. Facebook 4 tahun je dapat 1 juta. Instagram 2 tahun. Paling lagi Pokemon Go. Sebulan sahaja. Okay? Sebulan sahaja. Populariti dia sekejap je orang kenal. Macam mana sebab apa orang kenal? Sebab didedahkan disebabkan internet tadi. So dalam IR 4.0, kita ingat IR 4.0 adalah Industrial Revolution yang diasaskan berdasarkan internet. So apa yang kita boleh buat menggunakan IR 4.0 ni? 4.0 ni dah start from 2016, 2016 tu dah ada orang buat movement ni. Movement ni start daripada Germany, kalau tak silap saya lah. So IR 4.0 ni dia start dengan bila ada internet. So sekarang ni orang fikir macam mana kita nak combine menggunakan internet dalam kehidupan seharian, yang pertama. Yang kedua, kita nak combinekan dengan penggunaan dalam industri, dalam manufacturing, dalam pembuatan bahan, barang dan sebagainya. So antara yang paling orang selalu guna tapi tak tahu pun benda tu adalah benda dia is IoT, Internet of Things. Apa yang you guna dekat Internet of Things? Yang dalam cluster Internet of Things.
You rasa you guna apa? You dah duduk dalam zaman IR 4.0 sebenarnya. You dah pakai pun. You dah guna pun. Okay, kebanyakan orang dah pakai pun, terutama Internet of Things, IoT. Apa itu IoT? Apa yang you buat dekat IoT? You rasa you pakai apa? Pernah dengar perkataan Shopee? Pernah guna khidmat Shopee? Kan? Pernah jual barang tak guna Shopee? Ada tak yang menjual, yang salesperson dalamnya ada produk, ada kedai Shopee shop sekali. Okay, Shopee adalah Internet of Things. Okay, Shopee adalah Internet of Things, IoT, Internet of Things. Kenapa Shopee adalah Internet of Things? Simple, you order online. Okay, you ambil handphone you scroll, you cari barang you tengok review, you nak apa, you dah rasa, you masuk kad, you bayar pun online. Tak kisahlah Shopee Pay ke, pakai online banking ke. So, you bayar online, you tak ada physical lagi ni, tak keluar duit, you tak pegang apa-apa pun. You order online, tahu-tahu barang tu sampai depan rumah. Dapat, baru you pegang physical. Basically, transaksi penjualan dan pembelian tu adalah Internet of Things. Kenapa Internet of Things? Internet adalah cara you beli tu, proses tu. The whole thing daripada start order sampai terima tu adalah internet dia. Things dia adalah barang yang you beli tu. Daripada seller sampai dekat awak. Itu adalah Internet of Things. Sama juga bagi pihak seller. Dia terima order, dia terima pembayaran daripada awak. Okay? Terima dan dia shipkan barang tersebut sampai kat rumah awak. Awak tak keluar rumah. Lagi-lagi zaman PKP kan. Zaman PKP sales Shopee naik 3 berapa? 4 kali ganda ke 6 kali ganda naik. Sebabkan Internet of Things. Bayangkan kalau Shopee tak ada, you nak cari barang, macam mana you buat? Back to basic lah, macam tahun 2000 berapa? 2008, 2009 lah. You kena keluar, pergi kedai cari-cari tak jumpa, kena pergi kedai lain, cari tak jumpa, pergi kedai lain, cari tak jumpa. That's why proses yang you buat dulu dengan proses yang buat sekarang, beza dia adalah efficient, cepat. Dia lebih cepat, you dapat terus apa yang you nak. You dah tak perlu nak tengok macam yang ni sekali dapat, lama tak ngam pula benda ni nak buat. Okay, nak buat projek ke apa tak ngam pula, nak kena cari yang lain. So yang tu pun mudah, nak cari yang lain pun kalau kat Shopee, so just scroll, jumpa, masukkan, bayar, sampai. Unless you kena scam lah, kena tipu, barang tak sampai-sampai. Okay, so itu adalah Internet of Things. Itu yang kita daily life, yang selalu harian ni guna. Antara Internet of Things lagi apa? Food Panda, Grab Food. Sekarang ni dah ada Shopee Food kan? Shopee Food pun dah ada. So semua tu ada Internet of Things. You just order online dan suddenly sampai. Sampai, you dapat barang itu adalah Internet of Things. So next adalah IIoT. IIoT stand for Industrial Internet of Things. Ini adalah daripada IIoT ni side daripada industri. Basically orang yang kedai Shopee tu, kedai makan tu, dia adalah industri. Dia industri yang menggunakan IoT. Dia complement lah. IoT tu basically side client, customer. IoT adalah side seller, penjual. Dan kita ada artificial intelligence. Bisnes bila komputer boleh berfikir secara sendiri ataupun buat decision making yang mudah-mudah lah. Yang susah-susah tak boleh buat lagi. Contoh nak hantar, kita bagi je lah robot pergi memerintah negara untuk ganti PM katakan. Memang tak boleh lah, yang tu tak boleh. Sebab dia kurang satu faktor, dia panggil human factor. Lepas tu kita ada M2M. M2M tu machine to machine. Machine boleh communicate with other machines. Okay? Machine can communicate with other machines. Kalau ada problem pada machine A, machine B akan take over. Kalau machine B ada problems, machine A boleh take over. Ataupun dia akan communicate. Smart factory, machine learning, cloud computing, real-time data processing, ecosystem, and last sekali adalah cyber physical system. Cyber Physical System ataupun CPS, yang ni yang saya nak tekankan. Cyber Physical System ataupun sebagai cyber, kita ada cyber adalah internet medium, kita ada physical which is reality, dan kita ada sistem yang incorporate antara menggunakan cyber, internet tadi dengan physical. Macam mana kita nak joinkan cyber dengan physical? Kita bayangkan tadi Shopee tadi. Cyber tu adalah internet yang you order tu, platform Shopee tu, apps tu. Physical adalah barang tu. So
sistem dia apa? Macam mana dia nak order online, barang boleh sampai kat customer tanpa ada sebarang pertukaran duit tu secara fizikal. So itu adalah the whole system. Dia communication skill. Dia communication system sebenarnya. You nak something, you order daripada seller. Seller kata, okay dah terima. Kadang-kadang you check dengan seller untuk tukar barang tu betul ke tak, apa semua dan sebagainya. Once dia dah agree dan dua-dua dah agree, you bayar, dia hantar. Once you hantar, Shopee dia, yang saya tahu lah, Shopee bila barang tu dah terima dekat penerima tekan accept ataupun dah terima, kan dia ada kena review dan sebagainya kan. You accept dia, baru duit tu dia supply kepada seller tersebut. So seller tak ada scam lah. Kalau kata barang tak sampai-sampai, you cakap dia barang tak sampai. Duit tu memang takkan release dekat seller. Okay, Shopee akan buat siasatan dia sendiri dan sebagainya lah. So computation, cyber physical system ni dia akan ada communication, computational tu adalah untuk compute lah, basically dia nak setting sistem dan sebagainya, dan control. So kalau ada CPR system ni, the same as bila engineer tadi, yang ada mesin rosak tak kilang tu, macam mana dia handle the problems. Cara dia handle, dia boleh monitor progress. So kalau ada CEO company tu nak tahu kilang dia production macam mana, okey ke tak, ada rosak ke tak, dia boleh buka tablet, dia boleh buka phone, dia check, okay, mesin A function, mesin B function, mesin C ada rosak. So dia akan contact terus siapa yang handle mesin C. Mesin C pun dia contact engineer tu ada kat bilik sebelah dia. Kan ada dekat kilang tu pun. So dia terus boleh remote, betulkan, dia tengok dalam 5 minit, tengok dah settle. So dia full production. So apa kelebihan dia? Satu, jimatkan masa. Costing memang jimat. Masa jimat, orang tu tak perlu nak travel. Bila orang tak travel, maksudnya cost untuk dia travel tu, duit minyak, duit kereta, semua tu tak perlu nak bayar dan sebagainya. So dia memudahkan lagi proses. That is CPS. So dalam kilang sekarang, kebanyakannya adalah automation menggunakan robot. Masuk kat station 1, robot akan buat base. Masuk kat station 2, dia akan pasang bumbung dan sebagainya. Masuk kat station 3, dia pasang tayar. Masuk kat station 4, dia masuk aksesoris yang lain dan boleh terus keluar kilang dia. Akan datang. Instead of kita ada satu station tu, dia akan kurangkan station lagi. So, station pertama terus buat ni, station kedua buat apa, dan terus production. So dia nak jimatkan lagi costing dengan jimatkan masa. Maksudnya station T, X dengan F ni tak pakai. So tak pakai buat apa? Boleh tutup lah. Ataupun kita buat T, X dengan F ni, kita buat production line nombor 2. So instead dia keluar satu kereta dalam masa sejam, dia boleh keluar 2 kereta dalam masa sejam. So dia production tu, produk yang dikeluarkan tu lebih banyak, dapat lebih banyak. Dapat lebih banyak, maksudnya customer dapat lebih cepat lah barang dia. So bila buat automation, pakai IoT, Internet of Things, even PKP ke, tak ada PKP ke, tak ada efek pada orang. Okay, tak ada efek pada semua orang. Sebab barang masih ada, barang masih jalan, sebab robot yang buat kerja, orang monitor daripada rumah, so tak ada masalah. Supposed to be lah, tapi yang baru-baru ni macam tak berapa nak function lah. Sebab bila semua ni kilang ni tutup sampai roti gardenia pun jadi bahan rebutan terhangat ketika itu. Sebab kenapa jadi barang terhangat masa tu? Sebab satu, dia masih menggunakan konsep labor, orang yang kena buat kerja dan sebagainya. Mesin kurang, minimum, tak banyak. So that's why government dia nak, maksudnya satu dunia dia nak moving towards IR 4.0. Which is kita nak buat biar robot yang buat kerja dan sebagainya. So, industri 4.0 dia ada 6 design principle. Yang pertama adalah interoperability, okay, which is kita nak incorporate cyber physical system tadi ke dalam kilang. Which is kita boleh buat melalui Internet of Things ataupun Internet of Service. Internet of Service dengan Internet of Things adalah lebih kurang. Cuma things you dapat barang, Internet of Service you dapat service. Contoh Internet of Service is internet connection kat rumah awak, contoh Astro awak down, rosak, maksud channel tak dapat, tiba asyik disconnect. You call center boleh reset daripada tempat dia, tahu-tahu dapat, dia tak perlu nak hantar orang. Itu servis. Okay, itu servis. Ataupun you nak orang betulkan dekat rumah you, sekarang ni ramai orang buat servis yang waktu PKP itu yang famous adalah haircut, potong rambut.
Okay, nak potong rambut, call orang tu datang rumah awak potong rambut dekat rumah awak. Okay, dia potong rambut awak. So awak panggil servis dia datang. Itu ada internet source service. Kedua adalah visualizations, which is yang ni kita boleh create design plan, kita boleh simulate. Okay, kita boleh simulate sebelum jadi apa-apa. Contoh kalau macam NASA, atau NASA, National Space Agency dekat US tu, ataupun kat Malaysia kita ada MIASAT. MIASAT adalah agensi, angkasa adalah agensi angkasa Malaysia. Bila dia nak hantar orang ke luar, ke space, kita kena simulate dulu. Nak pastikan benda tu one time je. Kita tak nak try and error. Cubalah dulu tu yang jadi letup-letup tu. Okay, kita akan cuba simulate dahulu. So simulate, kita guna data computing, IR 4.0, which is kita compute. Kita compute memerlukan data yang banyak, capability of computer yang power untuk simulate apa jadi kalau kita letak orang banyak ni naik atas satu spaceship yang sama. Sebab tak? Dia akan simulate dahulu. Kita virtualkan secara digital, kita tengok apa jadi. Okay, decentralization, which is ability of cyber physical system within smart factory to make decision of their own. Kalau rosak kecil-kecil, mungkin mesin tu boleh fikir sendiri. Kalau yang ni dah defect, dia buang benda ni, dia pakai yang dia lain. So tak perlulah engineer buat keputusan benda yang simple-simple. Okay? Engineer boleh buat kata benda yang besar-besar je. Real time capability, which is kita dapat info tu, mesin rosak tu dalam masa real time. Baru rosak, terus dapat notification. You dapat message, you ada notification, you tahu ada message masuk. You boleh tengok terus. Okay, tak adalah nak tunggu lepas 5 minit, sorry, saya baru perasan ada message. Baru nak reply dan sebagainya. Okay, so tak real time lah kalau you tak guna betul-betul servis tu. Atau ada service orientation, offering services. Lepas tu modularity, which is secara modular. Which is kita boleh hantar daripada kilang A ke kilang B. Kilang A buat cermin, kilang B buat body. Lepas tu dia akan jumpa dekat satu kilang C untuk assemble. So sistem tu dia akan incorporate semua. So katalah kilang A down, kilang B perlu tak dia keluarkan lagi pintu banyak-banyak kalau cermin dah down. Dia tak perlu keluarkan, dia kena stop. Kalau dia keluarkan juga, lambakan pula dekat pintu terlebih-lebih nak simpan kat mana. Okay, so dia akan communicate between each other supaya effectiveness ataupun pengeluaran tu terjamin secara straight. So, dalam building block Industry 4.0, kita ada autonomous robot, which is robot yang boleh bergerak sendiri. Tak perlu nak monitor secara kerap. Kita ada simulation, we can simulate what happened. Horizontal and vertical system integration, industrial Internet of Things, cyber security. Additive MFG adalah manufacturing, augmented reality and big data. Okay, saya ada soalan. Soalan dia, okay, bawa keluar kertas tadi. You ada kertas kan? Kertas dengan pen tadi. Okay, saya ada soalan. Bila kita masuk Industrial Revolution 4.0 ataupun Industrial Internet of Things or IoT, Internet of Things. You bayangkan macam case, kita ambil simple lah, case taxi. Tahu taxi kan? Kereta sewa tu, taxi. Zaman before kewujudan Uber, before kewujudan GrabCar, before kewujudan apa lagi ada? GrabCar, Uber, GrabCar dengan Uber lah kot yang famous. Before kewujudan dua platform tu, kebanyakan orang yang tak ada kenderaan, dia akan bergerak melalui taksi ataupun bas ataupun train, LRT dan sebagainya. So kita taksi tu. Uber tak ada, GrabCar tak ada, dua tu tak ada, Grab tak ada, Uber tak ada. Taksi dia control. Semua dia. Nak pakai kereta sewa, nak pakai taksi, kena call taksi, taksi akan dispatch, dia akan datang, ambil, ataupun you tahan taksi tepi jalan, and you berjalan. You naik taksi, dia gunalah. So, bila ada Grab, bila ada Uber, adakah benda tu bagus ataupun tidak bagus? Itu soalan saya. Okay. Taksi dengan Grab. Is it good or not good benda tu? Kepada semua. Maksudnya secara general lah. Bagus ke tak bagus?
Okey, tak, tulis dulu dekat jawapan you. Dia ada soalan kedua. Tulis dulu jawapan tu, standby. Okey, ni soalan pertama. Okey, jawapan awak sila tulis dekat komen. Yang you tulis dekat kertas tadi, you boleh copy and paste, tulis dekat bahagian komen. Saya ada soalan kedua. Soalan kedua berkaitan dengan autonomous robot and dalam industri. So jawapan tadi boleh tulis dekat dalam komen. Kita akan buat benda ni jadi discussion. Semua orang kena buat, individu. Tak payah fikir sangat. Benda ni adalah, dia panggil apa? Benda ni is just pandangan. So don't worry, there will be no wrong answer. Okay, kalau tulis good or bad, bagi tahu reason. Good kenapa, bad kenapa. Saya rasa saya macam cakap dengan Anan je, orang lain tak ada. Good kenapa, bad kenapa. Just bagi je pandangan masing-masing. Okay, sila coming. Masukkan lagi, lebih banyak. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh, tak kisah. Okay, Anan said memudahkan orang yang tiada kenderaan untuk bergerak. Okay, Mukit cakap, help us reduce time and energy on doing our daily basis. Oh, kena PM ke? Alhamdulillah. Good because the price is more reasonable and cheap. Good sebab usable and Grab save more time and can send us to accurate places as well. Okay, maksudnya macam ada pengalaman teksi hantar salah tempat ni. Okay, lagi. Coming. Masukkan lagi. Ini one of the reason why I use chat room untuk discussion because of I know lah, saya tahulah siapa yang ada, siapa yang tak ada depan komputer ni. Good because save time and energy. Price affordable. System is more user friendly. Okay, agreed. Saya pun agreed, user friendly. Sebab kalau sistem lama untuk taksi, dia more kepada you call center, ada satu call center, dia kena call company akan dispatch. Dia akan bagi tahu dekat taksi mana yang berhampiran, sila ambil passenger ni, ada seorang passenger dekat certain area. So the taksi yang berhampiran akan pergi. Okay, that's why yes, betul-betul sistem tu memang more upgradable lah. Kita pakai phone kita je, kita tahu lagi location dia kat mana, kita tahu bila dia nak sampai dan sebagainya. Yang lagi yang bagus sangat umpama dengan Grab ni adalah harga tu kita dah tahu sebelum kita naik taksi tersebut. Kalau you pakai taksi yang lama tu, dia duduk je harga, tiba-tiba dia tukar harga. Harga duduk lain, harga sampai tiba-tiba boleh bertukar pula. Tu magic. Jatuh taksi, ada certain taksi yang tak berapa nak friendly ataupun taksi yang tak berapa nak what we call it, kita panggil sebagai dia terlalu controlling. Why dia controlling? Because of the taksi dia yang ada waktu tu. So nak naik, tak naik sudah. Dia boleh claim sampai macam tu lah.
That's why bila ada Grab, kalau you perasan waktu wujudnya Grab dengan Uber ni, Persatuan Teksi marah. Kenapa teksi? Sebab teksi nak bawa teksi kena ada lesen. You kena apply dengan JPJ dan sebagainya. Isu ni waktu PKP hari itulah yang teruknya. Dia kata kenapa nak kena guna ni? Korang kena minta lesen lah, minta tu, minta ni dan sebagainya kan. Why? Sebab satu sistem orang menyampaikan teksi. Sebab orang suka guna Grab dengan Uber. That's why government keluarkan, JPJ keluarkan satu arahan untuk buat Grab ataupun buat Uber kena ada certain license. Which is dia kena register dengan company kena register dengan government. Good because it's widely used around the world. Betul. Kebanyakannya terutama Uber satu dunia pakai. Okay, kalau you tengok kat Indonesia dia ada Gojek. Kalau dekat Singapura dia ada nama lain. Korea dia ada nama lain. Okay. Tak ramai dalam kelas saya ni. Ada Fahmi, ada Alia, ada Syazri, Amisha, Ayu Nadia, Bukit dengan Anan. Yang lain ni lost. Yang lain ni dia login je ke? Lagi? Mana lagi? Dah hilang lah? Ada sir. Tulis. Jawab. Biarlah jawapan sama ke apa ke tak kisah. Jadi jawab. Diorang dekat phone tak ada tempat nak chat. Tak Sama. ada tempat. Sedih pun tak ada chat. Boleh, Chat room sir. tak ada. Hai, aku pakai iPhone ada. Adalah, saya pernah pakai. Go Cuma Bukit dia tutorial. Ada kat atas tu. Try. Bentar ya. Try. Siapa yang boleh masuk? Lebih cepat sampai sistem yang okay. Orang yang tak ada kenalan boleh pergi mana boleh terus guna. Okay? Good. Terus dapat tahu harga. Okey, kepada yang menggunakan phone, I share you sikit tutorial jap. Kalau nampak lah. Okay, this is my, basically saya online guna berdua lah, satu komputer, satu lagi tablet. So dekat bahagian, dekat saya ni dia ada bahagian bawah ni, yes. Gambar ni. Gambar tepi sekali bawah sebelah kiri. Chat box tu. Oh, kenapa tak ada muka chat box? Sorry. Dia tak kasi saya buka chat box sebab presenting. Dia tekan sebelah bawah ni je, yang tu. Bawah sekali sebelah kiri, yang gambar macam teks bulat, macam call out tu. Itu adalah chat.
Boleh? Siapa yang tak boleh tu, boleh cuba-cuba sampai boleh. Okay. Okay, itu soalan yang pertama. So, mostly cakap bagus. Tak ada yang cakap yang tak bagus pun. Okay, kita continue. So, untuk yang cakap bagus. Okay, ini soalan kedua. Soalan pertama saya kebanyakan cakap agree with bagus lah. Okay, soalan kedua adalah kalau IR 4.0 ni, kita nak menggalakkan automation. Automation maksudnya penggunaan robot secara besar-besaran. Which is robot tu akan menggantikan pekerja-pekerja biasa. Pekerja yang melakukan pekerjaan biasa. Contoh, tolong tutup cap bottles ataupun tolong masukkan dalam kotak dan sebagainya. Pekerja-pekerja biasa. Kita nak gantikan dengan robot. Kenapa kita nak gantikan robot? Satu adalah efisien. Lebih cepat kerja, tak berhenti. Tak ada masa break, tak ada masa berhenti dan sebagainya. So, adakah IR 4.0 ni bagus ataupun tidak bagus? Dari konsep yang itu pula. Dari segi industri. Industri nak guna robot so that kalau ada sebarang masalah, engineer boleh attend robot. Tapi kalau orang yang buat kerja, human error factor dan sebagainya. So, adakah benda itu bagus ke tak bagus? IR 4.0 bring autonomous robot into production line. Is it good ataupun bad? Contoh pembuatan kereta. Guna robot. Dan jarang guna human. So, bagus ke tak bagus? So, soalan kedua ni. Okay, boleh komen on soalan yang kedua. Soalan pertama tadi, Ina Kamila baru bagi, dia kata tambah peluang pekerjaan. Okey. Sebab auto payment dan sebagainya. Okey. Untuk soalan kedua, so adakah IR 4.0 ni bagus ke tak bagus? Dari segi menggantikan pekerja-pekerja kilang. Terutama kilang lah, industri manufacturing dan sebagainya. So kita dah nak start moving. IR 4.0 ni dah guna robot, but autonomous, which is robot tu akan menggantikan certain area of the production line lah. So production line ni macam orang yang kerja kilang tu lah, yang tolong pasang, tolong buat tu. So instead of tu, sekarang kita ganti satu arm robot, tangan robot tu yang buat. Ahmad Mirzal. Tak, kerana kadar pengangguran akan meningkat. Yes, possible. It's possible. Bagus saya dapat mencari satu bidang pekerjaan baru. Okey. Itu juga. Itu satu bagus, satu tak. Lagi? Anyone else? Bagus tapi tak bagus juga. Okey, pilih satu. Nak bagus ke tak bagus? Bagus, mudah dan cepat. Bukit bagus ke tak bagus? Awak tak dua-dua ni. Good because you can produce large quantity in short time. Saya pilih tak bagus. Okey. Tak bagus lah sebenarnya sebab mengurangkan tenaga kerja. So orang kurang pekerjaan. Bagus sebab memudahkan urusan dan tetapi ada pengurangan. Bagus. Ada tetapi. So you punya jawapan is ambiguous. Dua-dua ya sapu. Bagus ada, tak bagus pun ada. Boleh, saya terima dua-dua. No problem. Prefer tak bagus. Okay. Bagus kena dapat mengeluarkan banyak pengeluaran. Thank you, Azlin. So what do you think? Ni personal opinion je. Ni kita just make a discussion among the things. Kalau you tengok slide yang sekarang ni, slide ni adalah yang sangat
saya share ni is aspect of value chain. Value chain is rantaian, okay, rantaian. Value adalah rantaian yang value yang bermanfaat ataupun yang ada nilai. Okay. Value chain adalah untuk satu kilang, untuk satu production ataupun satu company or business, dia kena ada value chain. Value chain itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu company tersebut. Contoh, kalau dia ada engineering, dia kena ada engineering department. Dia ada global communication, dia kena ada global communication department. Dia kena ada machine punya department. So ini semua adalah value chain untuk satu company. Ada yang ada semua, ada yang ada sebahagian saja, ada yang tak ada, ada 2-3 benda yang dia tak perlu, dia akan buang. Maksudnya kita tak perlu laburkan sejumlah amount of money untuk bayar value chain tersebut. So tak semestinya semua company ada benda ni, tapi kebanyakan company ada benda ni. Contoh asset management. Kalau you buat services sahaja, tak perlu ada machinery, tak perlu ada factory. Services, contoh cuci aircon rumah, cuci kereta, perlu tak ada kilang? Tak perlu ada kilang, tapi perlu ada satu aset, ada tempat kat mana nak kereta sampai. Okay, so value chain ni adalah secara general dia banyak. Tapi dalam IR 4.0, kita boleh combine 2 ataupun 3 value chain sekali. Which is kita letak dalam satu department je. Contoh, production line. Kita boleh letak machinery dekat dalam production line, kita boleh letak kita panggil maintenance dekat dalam production line. So dia boleh combine sekali. So benda-benda lain kita boleh, maksudnya value tu kita costing tu kita boleh masukkan sikit je. Buat sebanyak. Patin bagus penggunaan robot dalam kerja-kerja berkaitan kimia. Menggunakan diskusi dengan nyawa sebab bahan kimia bahan. Okay, thank you. Apa yang tinggi bodoh? Kesian, satu pula yang bodoh. Tak bagus sebab kena buat banyak mesin. Mesin tak boleh buat semua kerja dengan skop yang diprogramkan saja. Oh, okey, betul. Thank you. Tuan Nur Amisha. Tuan Nur Amisha Arma. Nak panggil apa? Tuan ke, Nur ke, Amisha ke, Arma? Panjang bawah. Misha, okey. Baik, Misha. Thank you, Misha. Okay, so bila kita sebut pasal Uber dengan Grab, you akan sebut kebanyakannya semua bagus. Tak ada yang tak bagus lah. So bagus sebab dia memudahkan pengguna. Pengguna is customer is you. Dia memudahkan awak. Sebab awak mudah, awak selalu terkena dengan taksi menggunakan harga-harga yang bukan-bukan dan kadang-kadang harga dia berubah dan sebagainya. Bila kita sebut pasal industri, kita cerita pasal industri, kita cerita IR 4.0, kita cerita pasal penggunaan komputer, penggunaan robotik menggantikan pekerja, dia dah jadi pendapat tu berubah sikit. Berubah dari segi pekerja tu jadi apa? Okay? Pekerja tu jadi apa? Bila dah dipindahkan. Yes, betul dia akan menggantikan pekerja, maksudnya in terms of company. Kalau you fikir secara general, you fikir dari side company, you own a company. You kena bayar gaji pekerja, contoh 100,000 gaji pekerja sebulan. 100,000 ringgit nak bayar gaji pekerja sebulan. Kalau you guna robot, you mungkin hanya spend dalam 40,000 untuk maintenance robot. Okay? You dah beli apa semua, you gantikan. Sekarang ni 100,000 sebulan tu wajib bayar setiap tahun. Okay, setiap bulan. Sekarang ni you hanya bayar dalam 40,000 untuk maintenance robot setiap bulan. You akan pilih yang mana? Dari segi company, dia akan pilih yang cost efektif. Yang mana lebih menguntungkan dia. Which is kita akan buang pekerja ganti dengan robot. Sebab just bayar 40,000 per month. Instead of 100,000. So you save 60,000 tu you save. Save tu akan masuk kat mana? Profit lah. At the same time, bila ganti dengan robot, robot lebih efisien. Dia lebih efektif sebab dia tak ada break. Dia tak ada masa lunch hour, minum pagi, minum petang semua tak ada. Malam dia tak perlu tidur, dia boleh terus sambung buat kerja. Dia boleh 24 hours dia boleh jalan. So production rate, produk dan pengeluaran macam ada yang komen tadi, produk akan lebih banyak terhasil. Bila produk banyak, boleh jual lebih banyak. Okay? Boleh jual lebih banyak.
Lagi satu harga, cost production. Bila barang banyak, okay, harga boleh dikurangkan sebab cost production tu gaji pekerja 60,000 tu tak payah bayar. Harga you boleh turunkan untuk penjualan barang tersebut. So what happen adalah bagus dari side company. Tak bagus side pekerja. Kenapa? Pekerja tu dah tak ada kerja lah. Okay, apa yang pekerja tu boleh buat? Macam mana dia nak adapt dengan IR 4.0? Tak nak IR 4.0 dia jalan dah. Dia dah start. So apa pekerja tu boleh buat? So in terms of IR 4.0, dia punya kata. Macam ada satu komen tadi, yang tapi komen tu dekat bahagian Uber tadi. Dia mencipta pekerjaan baru. Dengan yang Hanan cakap tadi pasal bidang baru. Dia mencipta bidang baru. Okay? Hanan cakap bidang baru, lepas tu ada tadi pasal Azlin ada cakap pasal taksi tadi membuat Grab tadi dia create new job opportunities untuk siapa yang jadi Uber driver ataupun Grab driver. So konsep untuk pekerja yang dibuang ni dia tak boleh maintain lah kerja tu, takkan dia nak duduk sambung barang tu sampai dia pencet. Dia kena upgrade skill dia. So untuk kilang yang mempunyai fahaman IR 4.0 yang bagus, dia faham pasal benda tu, instead of dia buang pekerja dia untuk save 60,000 tadi, dia buang, dia train pekerja dia untuk jadi tenaga mahir. Instead of dia buang, so sekarang ni orang yang buat tadi tu, sebab ada robot dah ganti dia lantik orang tu, dia hantar pergi training, dia yang kena jaga robot. Dia jaga dari segi apa? Bukannya suruh makan minum, tak. Kalau ada masalah dekat robot tu, orang yang pekerja yang buat kerja asal tadi, dia akan upgrade skill dia, hantar training dan sebagainya. Dia yang control robot tu. Dia ada skill lah, dia ada skill. So dia boleh demand gaji dia lebih tinggi sikit. So dia kena upgrade skill dia. Sebab bila kita cerita pasal individu, orang yang tak ada pekerjaan tu, apa dia buat? Which is dia kena upgrade skill dia terhadap satu bidang tertentu yang diguna pakai oleh industri. Ketika ini, IR 4.0 maksudnya cari industri apa 4.0. So apa bidang-bidang yang perlu? Antaranya TVET lah. Antaranya TVET. Sebagai contoh TVET apa? Macam you all lah, biomedical engineers. Biomedical engineers, you masuk, you ada diploma, you kerja sebagai technician, robot boleh gantikan you tak? Robot tak boleh gantikan you. Siapa nak maintain? Mesin tak boleh maintenance mesin lain. Mesin tak boleh maintain mesin lain. Sebab macam ada kawan awak mention tadi, mesin hanya boleh buat kerja dalam skop dia sahaja, dia tak boleh buat kerja lain. So bila sebut pasal maintenance, MRO, maintenance, repair, operation. Maintenance, repair, overhaul, MRO. MRO tu terms dalam technical yang selalu kita guna. MRO, maintenance, repair, overhaul ni hanya TVET dia buat. Orang kena buat. Mesin tak boleh buat. Sebab tu kalau mesin, you hantar pergi kedai untuk suruh mesin repair, mesin cat kan, memang tak jadi. Dia akan ada tebal sikit kat sini, kurang sikit dan sebagainya. So itu adalah bidang kerja yang perlu orang lain buat. So orang yang pekerja kilang yang dibuang tadi tu, dia kena upgrade skill dia. Sebab dia dah consider individu punya progressions. Bukannya company tak boleh nak tanggung lah. Okay, company sebab dia fikir company. Tapi yang orang tu dia kena upgrade skill dia. Sama juga dengan perniagaan. Orang yang berniaga kecil-kecil pun. Kalau you berniaga burger katakan, apa lainnya burger you dengan burger yang lain? Okay. Kalau masakan memang robot tak boleh buat. Senang cerita robot tak boleh buat. Kalau you jumpa kedai yang guna robot kan ada kan? Kat Japan ada kan? Kat Malaysia pun ada yang buat. Saya pernah tengok ada satu video tu, saya tengok kat mana. Robot yang hantar makanan dekat langgar. Sekali robot tu dia macam langgar kursi ke apa, dia jatuh. So sekarang ni siapa nak tolong robot tu? Robot lain tolong tak? Tak ada kan, manusia kan? So makanan tak boleh buat apa. Makanan memang subjektif di individu, di skill. So dia dalam kategori skill. Skill ni kita consider macam TVET lah. TVET more on skill lah. So yang tu dia akan support by human. Human kena support. So company yang bagus, dia akan train staff dia untuk supervise the robot itself. So adakah dia akan buang semua? Taklah. Ada yang ada peluang, dia akan kerja. Yang tak ada peluang, dia kena upgrade skill dia dan apply tempat lain ataupun apply dengan company yang sesuaian dengan skill yang baru dia akan acquire. Okay, thank you for your participation. So far okay, tapi kebanyakannya semua resource pasal pengangguran. Betul, pengangguran akan jadi tinggi. You compare lah zaman your parents dulu, orang tamat atuk you dulu, PMR, baru ada UPSR je, dah ada PMR, keluar-keluar boleh kerja.
Dah tu zaman you keluar SPM, dah boleh kerja. Kerja mana? KFC dan sebagainya tu lah. Zaman akan datang, once dah ada diploma pun, siap-siap dah ada diploma pun tak boleh kerja. Kena upgrade lagi skill. We must upgrade our skill. Dia kena ada skill dia. Okay? So, dalam slide tadi, pasal aspek value change, dia akan tengok certain value change yang mana berkaitan, yang itu kita enforce. Yang tak perlu, boleh dibuang. Itu untuk save cost. So, zaman digital enterprise pula, kita ada digital world, which is dia much simpler. Dia dah makin kecil, value change dia. Dia akan start daripada product design, atau production planning, production engineer, kita produce produk tersebut, productions, and kita buat servicing. Sampailah ke real world. Daripada ni, dekat sini, production design sampai production engineering, ni semua dalam komputer, online. Dalam digital. Dan bila production, baru keluar dari real thing dan hantar barang tu ke real world. So, konsep ni dah diguna pakai. Okay, dah start pakai, which is dia akan save lebih banyak cost. Dia bukan main try and error. Dia try and error tapi dalam simulation. Bila sebut pasal simulation, dia tak guna cost, dia guna komputer je. Kita nak test kereta tu langgar, kita nak test kereta bila langgar tembok jadi apa? Adakah orang buat lagi pakai eksperimen? Dulu yes. Sekarang orang guna simulation dahulu. Dah confirm dekat simulation baru buat dekat kereta sebenar. So macam mana test? Instead of dulu kita pakai 50 kereta nak confirmkan seatbelt tu bagus ke tak bagus. Zaman sekarang kita just guna satu ataupun dua kereta je untuk confirmkan data daripada komputer tu sama macam data real. Instead of kita pakai 50 kereta lah. Okay, itu konsep dia. Which is kita nak minimize cost. Minimize cost, production, efficiency. Efficiency of production dia meningkat. So dalam potential implication, satu kita akan start nampak penggunaan robot assisted production. So robot menggantikan orang ataupun robot bekerjasama dengan orang. Predictive maintenance, kita boleh predict. Additive manufacturing, machine, sebagai servis. Contoh sekarang ni kalau you call jabatan kerajaan ataupun you call mana-mana, contoh you call K-Line kan, PM ke, you call Astro ke, first kali yang angkat awak punya telefon tu adalah robot. Bukannya orang. Welcome to bla 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 bla. Please press 1, please press 2 dan sebagainya tu kan. Itu robot yang jawab. Dah tak perlu dah orang nak angkat phone sikit, angkat. Itu nak maki-maki kan. You maki dah kat robot tu, dia tak rasa apa. Dia nak beritahu awak menu tu apa, you pilih lah mana you nak pergi. Okay. So big data, drive quality control, production line simulation and smart supply network. Kalau kita tengok robot working in Amazon, dekat Amazon macam mana robot berfungsi. Starting 2013 dia start beli sikit. 2016 dia dah beli lebih kurang 45,000 robot. So the increment tu very high. Why nak gantikan orang ke? Nak buat production tu more efficient. Example dalam medical, Siemens Medicals, which is how they buat. Contoh Siemens Medical adalah satu company besar terutama dalam bidang radiologis. You are radiology students kan? So you kena tahulah brand-brand besar ni. Siemens dia buat MRI, dia buat CT scan, dia buat X-ray. So apa dia buat? Dia buat satu produk, dia buat satu simulation which is bila ada kemalangan ataupun accidents. So Siemens buat apa? Dia minta data tu, doktor tolong scan orang ni. Doktor dah scan orang tu, dia ambil data yang dah scan tu, bawa dekat company dia akan simulate. Dia akan build up balik. Macam mana tulang orang tu patah. Jenis macam mana? Data yang dia dah ada tu dia akan bagi kat doktor. Doktor akan bagi, boleh print dan sebagainya. Which is kita boleh pegang benda tu. Which is orang masih lagi terlantar tu. Tak operate pun lagi, tak bedah pun lagi. Tapi doktor dah tengok dah keadaan tulang dia macam mana. Dah nampak dah. Macam mana nak buat? So daripada tulang tu dia boleh test. Dia nak pakai besi yang mana. Nah, macam mana nak treat, nak rawat dia. Macam mana nak betulkan tulang dia. Nak susun macam mana. So orang boleh predict. So Siemens ni dia claim dia boleh buat dalam masa 3 ke 4 jam untuk produce benda tu. Cepatlah. So cepatlah, sangat cepat. Tanpa perlu bedah orang tu. So bila bedah, once dah buat tu operation, bila operation tu doktor just buat assessment. Kita tengok balik, confirmkan betul sama. Kalau tak sama pun mungkin ada salah 1-2 je, sikit-sikit je. Tapi boleh di repair juga. So doktor akan repair macam mana dia dah plan. Dah habis plan, repair, tutup, balut, habis. Dah tu pemulihan je, recovery saja.
Kalau zaman dulu, kalau you, saya tak pastilah zaman dulu punya medical. Tapi zaman dulu punya medical, kita pernah dengar, yang saya pernah dengar adalah ada first surgery, second surgery, third surgery dan fourth surgery. Banyak surgery dia. Kadang-kadang sampai 5 kali, 6 kali surgery pada selalunya 2 lah. Selalunya 2. Yang pertama tu dia check, dia buka, dia tengok macam, alamak salah lah, lagi teruk daripada yang gambar X-ray, gambar CT scan semua tu. So bila lagi teruk, macam mana doktor nak buat? Kadang-kadang dia tak boleh buat, dia tutup balik. Lepas tu second surgery tu baru dapat idea macam nak buat, baru dia repair. So sampai 2 kali surgery tu. Zaman sekarang tak ada, kita nak buka orang buka sekali je, tak nak buka 2, 3 kali. Dia menyusahkan ataupun menyakitkan orang tu lebih teruk lah. Okay, tu Siemens buat. Next company adalah Trump. Trump ni bukan Trump bukan Donald Trump, lain. Ni company lain, ni company Jerman. Trump ni dia buat tools untuk mechanical, tak pastilah mechanical ke electronics. Tapi dia buat mechanical tools lah untuk leader in laser system. Laser system. Dan laser system ni dia optimiskan penggunaan laser tu. Company GE Medicals. GE Medicals tu pun dia ada buat satu business which is dia more radiology juga, biomedicals. Basically dia buat analyzing data dengan big data, crunching big data. Which is yang ni adalah dia produce satu produk, so produk tu dia incorporate antara mesin X-ray dia, mesin CT scan dia boleh communicate antara satu sama lain. Mesin A dengan mesin B dia boleh bercakap antara satu sama lain. Bagus dia apa? Bagus dia kita dapat gambaran yang lebih jelas terhadap pesakit tersebut. Okay, ini produk yang dah ada dekat market. Philips Lightings. Kalau you pernah dengar brand Philips ni antara brand bagus lah untuk lampu. Orang dah boleh guna smartphone untuk onkan phone, untuk onkan lampu. Kalau you tengok konsep smart house konsep smart house adalah you pakai phone, okay, phone you letak dalam poket. Every time you balik je rumah, sampai je kat rumah, you belum masuk rumah lagi, baru masuk pagar kat car porch tu, pintu pagar tutup je, lampu dalam tu dah menyala. Automatik, dia bukan ada orang dalam tu, tak ada orang. Tapi dia menyala macam mana sebab dia detect phone awak dah berada berhampiran dengan rumah. Dia dah on siap-siap. Dia dah onkan siap-siap, dia dah panaskan air siap-siap, dia dah buat air kopi dah buat standby. Awak masuk rumah tinggal minum relax je, tak ada apa. Lampu dah buka, you jalan, kipas buka. You naik, you nak masuk bilik, you tidur, lampu luar tu semua tutup. Semua electrical appliance semua tutup, turn off automatic. Itu apa bagus? Effectiveness, TMB tak payah bayar. Kuranglah sikit bil tu. Okay, dia maintain. Medtronics untuk medicals, Ralph Lauren. Okay, Ralph Lauren adalah company of fashions. Dia dah buat baju khas untuk detect calorie burn, movement intensity, heart rate, more on physical activities lah. Babolat is satu company juga, dia buat racket tennis. Okay, untuk tracking. So racket tennis tu boleh communicate dengan you punya smartphone. So apa dia buat? Bila you training, tenis ke, kalau kata dia buat badminton racket, bila every time you smash, dia akan bagi tahu angle smashing tu macam mana. Macam mana? Bila you dapat data tu, you nak buat apa? You study lah balik data tu. So maksudnya you smash tak betul lah sebab tu. Bila smash dia kat atas, dia tak menjunam ke bawah. Kenapa? Angle salah. So daripada situ kita tahu productivity ataupun sebagai atlet lah. Kalau sebagai atlet, dia tahu macam mana nak improve dia punya movement, pergerakan dia. Macam mana nak improve dia punya attack, macam mana nak improve dia punya defense. So ini adalah bila kita incorporate internet ataupun internet of things ke dalam kehidupan harian. Okay, ada soalan tak setakat sekarang? Any questions? Masih bersama saya ke dah hilang? Tak ada confirm Dan habis don't worry. Okay. Kalau ada soalan terus beritahu Kalau you tak faham ke certain terms tolong beritahu sebab this one hari ni kita habiskan chapter 1 ni. Chapter 1 ni more introduction on IR 4.0. Okay, impact IR 4.0 terhadap ekonomi, business, national and global, society and also individual. Apa impact dia? Kalau you tengok daripada apa yang saya cerita tadi, basically kebanyakan impact dia adalah secara menyeluruh. Semua sekali. So kita tengok ekonomi. Satu, apa impact pada ekonomi? Bila productivity tinggi, produk keluar je, pekerja semua dah upgrade. Pekerja yang tadi yang dia kena buang tu, kena berhenti kerja tu, kita upgradekan dia. Kita upgradekan dia jadi skill baru.
So apa jadi? Human capital akan meningkat. Semua orang ada pendidikan, ada kepakaran masing-masing. Setiap orang ada kepakaran. Kalau dia pakar, dia buat burger, jual burger, itulah kepakaran dia. Adakah kalau kedai burger robot tu keluar, kedai robot dia akan mati? Yang tu jangan risau. Kalau ada robot yang pandai buat burger, insyaAllah lah kedai burger awak mesti jalan. You tengoklah macam sekarang lah, zaman nowadays is there's a lot of franchise kedai-kedai makanan segera. McDonald's, Burger King, kita ada Wendy's, Texas, macam-macam lah, Texas Fried Chicken semua tu kan. Kedai burger Ramli juga orang pergi cari. Betul tak? Kedai burger biasa tu. Tu juga yang masih hidup. Kat mana-mana ada. Kenapa? Sebab taste. Robot memang tak boleh cater on human. Bahagian taste. So yang tu that's why dia sukses. So growth, economic growth akan tinggi. Productivity akan tinggi. Employment akan meningkat. Kenapa employment meningkat? Macam tadi ada yang cakap, mewujudkan pekerjaan yang baru. Macam mana dia wujudkan? Ada bidang baru, adalah pekerjaan baru. Bidang robotik, dulu tak ada robotik. Sekarang dah ada robotik. Dulu tak ada IoT, sekarang dah ada IoT. Okay? Dulu tak ada IIoT, so sekarang dah ada IoT, ada big data dan sebagainya. Tapi semua more on computer based lah. And the nature of work juga akan berubah. Nature of work ni cara bekerja. Kalau you tanya parents you tanya your grandfather atau grandmother, macam mana diorang kerja dulu? Diorang akan cakap dulu diorang kerja adalah selama 6 hari seminggu. Dia akan start hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu kerja dulu. Okay? Lepas tu dia akan cakap hari Sabtu tu tukar jadi setengah hari je. Setengah hari dah boleh balik. Okay? So dia jadi 5 hari setengah bekerja. Sekarang, nowadays adalah 5 hari bekerja. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu, Ahad cuti. Jadi kat Johor lain lah. Johor start Ahad, hari Khamis, Jumaat, Sabtu cuti. Akan datang, not possible, dalam near future lah, saya rasa dalam tak lama dah ni, sebab kebanyakan negara dah start experimental untuk 4 days work, 4 hari bekerja je. 4 hari bekerja tu, tak silap saya baru ni minggu ni kot, awal minggu ni atau minggu lepas, UK start buat 4 hari je hari bekerja. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad cuti, public holiday. Okay? 4 hari je bekerja. Kenapa 4 hari je bekerja? Sebab productivity meningkat. Okay, productivity dah meningkat, orang dah nak start kurangkan kerja. Bukan kurangkan kerja, kerja tu dah boleh dibuat di rumah. Okay, macam sekarang ni lah. Kita buat kelas kita online. Saya dekat rumah, awak dekat bilik masing-masing. Okay? And minggu depan, you balik kan, hujung minggu ni. Minggu depan, kelas masih jalan. You dekat rumah, saya dekat rumah. So, masing-masing boleh buat kerja masing-masing. So, that is the thing. Benda-benda yang kita anggap, maksudnya orang akan nature of work, cara bekerja tu akan berubah. Next adalah dari segi bisnes. Customer expectation will be high sebab productivity dah tinggi, qualities kena jaga. So orang yang bekerja tadi, yang kena berhenti tu, dia nak upgradekan skill dia jadi QC. Dia control quality of the robot tu buat. Sebab robot tak tahu productivity dia apa. Macam awak cakap, dia dah program je. Isha cakap tadi, dia just program satu benda, dia buat yang tu je. Kalau salah, kalau betul-betul. Okay, so ada orang lain yang akan tolong confirmkan begitu betul ke tak betul. So customer expectations akan create high quality. Data enhanced product, collaborative innovation akan jadi banyak, akan jadi produk-produk baru yang akan berhasil. Operating model, cara bekerja tu akan berubah. Operating model tu adalah business model tadi dari value chain yang besar tu, dia akan jadi kecil. So small business pun akan jadi boleh compete dengan business yang besar-besar. National and global, dari segi governments akan berubah, country and region, cities pun akan berubah, international security pun akan berubah. Berubah dari segi apa? Kalau you tengok vaccinations punya card, certificate. Dulu certificate nak buat, contoh ada satu, kalau you nak pergi luar negara, dulu lah saya sempat pakai sekejap. Kalau you pakai luar negara, dia ada satu buku vaccination lah. Buku vaccination tu, semua vaccination yang you pernah ambil, dia akan bukukan dalam. Kalau you pergi di luar negara, you kena bawa buku tu. Tapi nowadays, kita just pakai online je. Semua dekat dalam apps. Ataupun you boleh PDF kan, letak dalam smartphone, bila nak tengok, tunjuk je kan. E-wallets, touch and go. Okay.
apa satu lagi? Apa yang warna pink tu dia panggil apa? Duit now kan? Yang duit now tu pun sama. Dulu kena bawa cash, tak bawa cash, bawa phone pun tak apa. Tak bawa cash tak apa, bawa phone okey tapi pastikan bateri ada. Bateri tak ada tak function lah phone awak. Society inequality in terms of community, individu dari segi individu, identity, morality, ethics, human connections tu akan meningkat. Sebab dulu macam isu PKP, tak boleh balik kampung lah, tak boleh jumpa mak ayah lah, tak boleh jumpa saudara mara dan sebagainya. Pun ada, internet connection ada. Government siap bagi lagi internet free. So gunakan platform tu untuk connecting with another humans. Jangan duduk seorang-seorang dalam bilik, peras sendiri. Okay, top 10 skill to be relevant in Industrial 4.0. You tengok pada tahun 2020, ni 2020 biasa dia keluar 5 tahun sekali, 2025 belum keluar lagi lah. Saya cari untuk 2022 tak jumpa, tak ada. Ini daripada World Economic Forum, yang ni badan besar lah, WEF, World Economic Forum. You tengok complex in 2020, dia nak apa? Dia nak orang yang ada complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientations, negotiations and cognitive flexibility. So trait, 10 trait yang ada pada 2020 ni yang dikatakan relevan dalam industri IR 4.0, ada tak dekat awak? Kalau ada dekat awak ni tak perlulah ada 10. Kalau ada at least 3 daripada 10 ni pun you boleh survive. Kalau tak ada dekat awak, you kena asah benda ni untuk you survive kepada IR 4.0 and coming mungkin IR 5.0, which is kita tak tahu bila. Okay? So, benda ni yang complex thinking dalam 2020 ni, semua ni, nombor 1 sampai nombor 10 ni, sebenarnya adalah trait yang sama untuk leaders. Leaders, ketua kepada organisasi pada tahun 2015-2010. Zaman dulu, siapa yang ada 5-10-10 ni, dia adalah ketua company, CEO. Tapi zaman sekarang, yang CEO zaman dulu, okay, pemikiran yang sama kena ada pada tahap bekerja ataupun untuk survive dalam IR 4.0. Maksudnya kalau nak jadi ketua apa? You kena lebih lah, bukan 10 lah, ada lebih lagi lah. Pemikirannya, thinking, critical thinking. Sebab tu yang government set up curriculum, pemikiran KBKK tu, apa dah dulu panggil KBKK tu, kemahiran berfikir kreatif dan kritis tu. Kalau you tengok soalan-soalan SPM yang latest ni ataupun soalan-soalan PMR yang latest ni, dia macam fikir dia lain sikit, dia kena fikir cara lain. Okay, itu adalah setting-setting yang perlu ada pada setiap orang untuk survive, especially you guys lah, the next generations and the younger generations, able to survive in IR 4.0. Okay, any questions? Ada soalan tak? Habis. Tak ada. Faham IR 4.0? Nanti saya akan set up satu Google Classroom. Dekat dalam Google Classroom tu nanti saya akan letak semua notes dekat dalam tu. Buat masa ni saya akan letak chapter 1 dulu lah. Saya akan set up Google Classroom tu. Nanti saya akan invite link dia. Saya akan bagi link dia. Okay. No questions? Tak ada? Ada. Okay. Last. Benda yang terakhir saya nak buat. Tolong buka webcam. Semua. Nak make sure ada orang ni. Please turn on your webcam. Lagi mana lain? Bagus lah, boys lagi laju daripada girls. Selalu kebanyakan kelas girls dulu yang buka. Tak sangat lah, girls ni menghilangkan diri. Okay, yang tak boleh nak ni share laptop pun boleh, tak ada masalah. You boleh share. Apa yang online menggunakan kawan-kawan punya ni. I need to see you.
Ayu Nadia Hartini. Okay, share pun tak apa. I need to see you guys. Cepat. Jom. Nak ambil gambar sikit. Buat muka paling comel. Lelaki buat muka paling handsome. Yang mau muka comel. Berikan lah. Siapa lagi tak buka ni? Ramai lagi tak buka ni. Okay, ready? Okay. Sopan sikit. 1, 2, 3. Print screen. Wujud. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Alright, thank you very much guys. Kita akan jumpa pada hari Rabu. Saya nanti nak slide ni boleh? Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.